Satu ni, kalau ada kedai burger kat situ, belakang dia tu kan hutan. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku just nak minta maaf sikit sebab ada kelewatan sikit dari segi penguploadan tu. Penguploadan pun boleh sebab adalah sikit urusan yang aku perlu settlekan. Tapi jangan risau, malam ni tetap ada cerita seram untuk korang. Okay, satu je benda aku nak cakap. Dalam video kali ni, aku kembalikan apa yang tak ada minggu lepas. So, korang kena jaga-jagalah. Macam biasa, tengoklah dekat bawah tu minit-minit hikmat untuk korang klik untuk berjaga-jaga. Pasang balik casing-casing yang korang dah buka minggu lepas, kononnya lega. Minggu ni memang ada balik benda lah tu, alright? So jangan lupa macam biasa, tolong aku like and share, subscribe, hit notification button. Okay, malam ni aku nak cerita tentang pengalaman seram aku di tempat kerja. Aku sendiri punya pengalaman ni, and kawan-kawan aku punya pengalaman dekat tempat kerja dia, and kawan aku yang on the way balik kerja pun kena kacau. Itu dia. So kita tak nak panjang-panjang intro, kita tak nak meleweh-leweh sangat. Kita start sekarang. Cerita seram tempat kerja Part 1. Disclaimer macam biasa, cerita ni tak ada kaitan tentang yang hidup maupun yang mati. Cuma mungkin cerita, orang cakap apa, gangguan emosi kadang-kadang kita ternampak benda tu, and benda tu nak kita nampak. Itu orang cakap personal lah, personal kau dengan dia punya pasal lah. So, cerita yang pertama, dia bermula tentang, aku simpan kisah aku yang last kali ya kot. Aku start dengan cerita member aku bekerja sebagai seorang nurse di salah sebuah hospital yang berada di Perak sana. Okey, kawan aku ni perempuan, nurse perempuan lah kan. Dia ni first month tau dekat ward bersalin tu. Sebelum ni dia ni dekat ward patah. So ini ada satu rotation yang berlaku di kalangan diorang. So dia ni terpaksa ditugaskan di ward bersalin. Okey, kalau kita cerita pasal ward bersalin ni, kadang-kadang ialah hari ni kita jumpa dengan orang tu mungkin lepas bersalin, umurnya tak panjang, dia dah pergi dulu. Ada yang janin dia orang, pada hari ni kita nampak elok ada, besok dah tak ada. Macam-macam cerita yang berdarah lah orang kata kan, wad-wad bersalin ni. So, kawan aku punya cerita ni, aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi pada aku benda ni macam, faham tak? Dia macam mind blown tau. Macam ni, dekat dalam wad tu, dia ada seorang kakak ni tau. Si kawan aku ni, dia jenis suka macam, ya kak, dah makan ke belum? Dia suka, dia friendly dengan dia punya pesakit. So bila dia friendly ni, dia terjumpa ada seorang kakak ni yang dah sangat mengandung, yang due date dia dalam 1 hari atau 2 hari macam tu. Nama akak tu is Salma. Si B ni, dia suka borak dengan Kak Salma ni disebabkan Kak Salma ni jenis orang yang dia suka tau orang yang muda-muda yang nak get into dengan dia. And korang faham lah, orang yang mengandung ni kadang-kadang dia perlukan attention, kadang-kadang dia orang punya emosi ni tak tentu apa semua kan. So dia berborak dengan Kak Salma ni. Dia kata first time dia borak dengan Kak Salma ni, dia kata Kak Salma ni memang sangat-sangat periang, sangat-sangat peramah. Macam kau pernah tak ada member yang kau duduk baru first time tapi kau dah borak dah lama dah dengan dia, macam dah lama kenal. Macam tu, faham tak? So dia pun borak dengan Kak Salma apa semua. So dalam 3 hari lepas dia orang kenal apa semua, hari dia datang, hari keempat dia masuk ward tu, dia tengok Kak Salma tak ada dekat katil dia, and semua details dekat dekat katil, kepala katil, bawah katil, semua dah tak ada barang-barang dia. So dia pun heran, tapi dia terfikir macam biasalah kan, kita punya ward ni, dia punya pesakit bergilir ganti. Kalau macam hari ni tak ada, mungkin besok dia dah pergi bersalin, lepas tu dia dah pindah ke ward lain. So dia pun macam matikan cerita lah malam tu. So hari yang kelima, yang ini starting cerita dia. Hari yang kelima dia ni bekerja pada shift malam. Okay, pada shift malam maknanya dia terpaksa bekerja daripada pukul 10 sampai ke pagi besok lah macam tu. So nak jadikan cerita, dia pun berjalan dekat semua ward untuk periksa keadaan pesakit. Mana tahu ada yang minta tolong ke apa kan. So dia jalan-jalan, dia pun tengok macam biasalah, tak ada apa, semua tidur. And then dia penat, dia duduk dekat satu bangku tu. So dia duduk kat satu bangku tu, dia nampak seolah-olah ada something yang datang daripada tepi, tapi dia macam, dia tak indahkan lah. Sebab baju nurse kan warna putih. So bila ada benda putih datang daripada tepi, so dia just ingat benda tu adalah kawan dia sendiri. Macam tu kan, sebab nurse bukan seorang kan dekat hospital. So dia pun duduk macam biasa, dia pun sandar, dia nampak ada benda putih, dia buat tak tahu je. Lepas tu benda putih tu macam tiba-tiba berhenti dekat sebelah dia. So dia pun macam jengah lah benda putih tu. Uish, dia pun terperanjat lah time tu. Dia tengok Kak Salma ada depan dia. Kak Salma tu dia just tunduk, lepas tu macam tak cakap apa-apa. Lepas tu si B ni pun cakap lah, Kak Salma,
Lama tak jumpa, lama tak nampak. Kak Salma macam mana bersalin? Okey tak? Macam tu, dia tanya macam tu. Kak Salma dah pindah ward ke? Lepas tu saya tak tahu pun. Dia pun tegur lah macam biasa. Sebab dia orang kan dah ramah apa semua. Kak Salma tu pun diam. Kak Salma tu diam. Lepas dia kata, Kak Salma okey tak ni? Macam pucat dia muka ni. Duduk. Penat kan berdiri apa semua. Lepas tu Kak Salma tu masih lagi berdiam. So dia ni rasa dah macam something wrong somewhere Kak Salma ni kan. Apa hal tiba-tiba macam ni? Sebelum ni dia quite, orang cakap apa, talkative. Tapi kali ni dia macam tak banyak cakap apa semua kan. So dia pun pelik. Dia pun tegur lagi sekali Kak Salma tu. Kata, Kak Salma okey tak? Lepas tu Kak Salma tu tiba-tiba bersuara. Nurse nak limau? Dah lah diri datang, tegak, tak bercakap. Lepas tu offer orang limau. Macam kan? Ini macam, tak apa Kak, saya tak makan limau sangat. Lagipun dah tengah malam kan. Lepas tu sekejap lagi dia kata, tak apalah, kalau akak nak berdiri kat sini, akak duduklah dulu, nanti saya datang balik. Dia dah tak sedar hati sebenarnya. Dia nak ambil alasan untuk caw dari situ lah kan. Lepas tu sekali lagi Kak Salma tu berbunyi. Nurse nak limau? Dia kata, tak apa Kak, tak apa. Lepas tu dia nampak benda tu. Macam ni, pegang limau. Lepas tu dia tanya sekali lagi. Nurse nak limau? Lepas tu si B ni pun macam, okey, yelah. Ambil je lah. Dia pun angkat limau daripada Kak Salma tu. Dia kata, Kak Salma, saya minta diri dulu nanti saya jumpa Kak Salma lagi, okey? Kak Salma jaga diri. Nanti balik ward baik-baik. Lepas tu dia pun belah. Dia belah kat situ. Tiba-tiba, belum jump scare lagi. Relax. Tiba-tiba kawan dia tegur dia. B, tadi kau borak dengan siapa? Berdiri seorang-seorang macam bercakap dengan orang dengan siapa? Dia kata, aku borak dengan Kak Salma lah. Takkan kau tak kenal Kak Salma? Kak Salma tu kan gio orang dia, suka berborak apa semua. So aku jumpa dia, aku borak lah dengan dia. Lepas tu, kau ni apalah, pelik-pelik lah. Aku tak nampak orang pun kat situ tau. Kau tak tahu cerita lagi ke? Yang Kak Salma dah meninggal 2 hari lepas tak silap aku. Masa dia lahirkan anak dia. Ada komplikasi dekat rahim dia. Lepas tu dia tak dapat bertahan. Dia pergi. Anak dia pun meninggal juga. Itu member aku yang B tu. Dia punya hati luluh, kai bahar semua. Dia pun terdiam. Lepas tu dia toleh. Dia tengok dekat tempat yang dia jumpa Kak Salma tadi. Ternyata tak ada orang kat situ lah kan. Lepas tu dia pun, tak apalah, nanti aku jumpa kau balik. Dia pun pergi kat satu lorong tu, dekat tepi tu. Dia pun duduk. Dia angkat dalam beg dia. Dia tengok limau yang Kak Salma bagi tu. Rupanya hanyalah seketul batu yang tak tahu ambil daripada mana. And time tu dia dah berdarah-darah. Dia nak belah daripada situ. Dia bangun je. Dia terdengar dekat suara bilik bersalin tu. Dia tanya, Nurse nak limau? Terus member tu berlari. Pecut, pergi cakap dengan kawan dia apa semua. And bila dia cerita, dia pergi ke pegawai apa semua, dia ditugaskan untuk balik lah. Sebab katanya dia dah tak sedar badan. Dia rasa benda yang macam bukan-bukan kan. Lepas tu ada yang bercerita, katanya Kak Salma ni meninggal disebabkan, yalah, benda-benda macam tu. Tapi dia mengidam sangat nak makan limau. Lepas tu tak sempat. Lepas tu macam tu lah. Sampai ke sudah dia cari limau. Macam tu. Tapi dia tak cari, dia membagi limau. So itu kisah yang pertama member aku lalui sebagai seorang nurse. Yalah, kita bekerja dekat tempat hospital, macam-macam cerita, macam-macam orang cakap apa, benda yang ada dekat situ kan. So itu yang slow hardcore. Ada yang lebih hardcore, tapi aku akan cerita nantilah kok. Sabar, okey. So macam tu lah untuk cerita yang pertama ni. Okey. So kita move up ke cerita yang kedua ni. Cerita yang kedua ni pengalaman kawan aku sendiri. Okey, sebelum tu aku nak beritahu korang, dia ni Mat Utara. Mat daripada sana, dia Penang tak silap aku. Dia budak Penang. Dia bertukar-tukar tempat kerja sebab dia ni chef. So dia ni kerja hotel lah, hotel chef kan. So dia daripada sana, dia dapat offer yang lebih besar, tapi dia kena pindah lah ke Melaka kan. Dan kejadian ini berlaku ketika dia first month baru ada dekat Melaka. Okey, bila first month dia bekerja kat Melaka ni, dia ulang alik ikut jalan Waze. Bila Waze, kau tahu je lah, dia ikut jalan-jalan utama, jalan-jalan yang tak berapa nak shortcut, jalan-jalan yang tak berapa nak tikus sebab kata orang Melaka kan. So sebelum dia pergi kerja pada hari yang tersebut, dia ada jumpa dengan housemate dia. Dia kata, hampa tahu tak mana-mana tempat yang aku boleh jalan daripada Kelebang nak balik ke Kuala Sungai Baru ni. Dia kata dia kalau daripada tempat kerja je nak pergi balik ke rumah Kuala Sungai Baru tu hampir 1 jam hari-hari. So bila dah sebulan, aku pun tak tahan kan. So bila macam tu, dia pun tanya kawan dia. Kawan dia pun kata, ada satu jalan ni, tapi kau kena ikut shortcut sikit lah. Lepas tu dia kata, boleh. Aku try malam ni jalan tu kan. Mana tahu nanti aku dah senang, aku dah tahu, nanti boleh singkat sikit masa aku daripada tempat kerja nak pergi balik rumah. Lepas tu kawan dia kata, boleh, kau ambil location ni. So kawan dia pun hantar location tersebut. So nak jadikan cerita, malam tersebut dia balik dalam almost pukul
11 nak pukul 12 kot macam tu, dia keluar daripada tempat kerja dia. So dia nak pergi daripada tempat kerja dia nak balik rumah dia mungkin dalam pukul 12.45 ataupun mungkin 12.30 lah kot sampai kan, kita tak tahu. Malam tu dia ikut jalan yang kawan dia tu bagi. So ikut jalan kawan dia tu, dia kena lalu daripada Kelebang, Sungai Udang, Pekalan Balak, baru sampai Kuala Sungai Baru. Macam tu. Kalau ikutkan jalan biasa dia ikut waste tu, daripada Kelebang, dia kena masuk dekat Cheng, lepas tu pergi mana tah. Tapi itu tu jalan yang jauh lah senang cerita. Dekat waste tu tulis terus. Dia pun teruskan perjalanan dia macam biasa. Sampailah dia masuk ke satu tempat yang gelap, yang tiada langsung lampu jalan di sana. Dia pun tengok, uish, jalan ni gelap semacam kan. Apa pasal ni kan. Kereta pun tak lalu apa semua. Dia pun pelik. Dia pun jalan macam biasa. Lepas tu daripada kereta dia dalam 20 meter kot, dia nampak ada satu stall burger yang ada dekat tengah-tengah tu. Dia pun macam, yalah kita balik kerja kita lapar kan. So dia pun bagi signal belah kanan, dia empit belah kanan, dia pun berhenti. Cun punya. Dia pun order, "Bang, burger daging satu bang." Lepas tu abang tu pandang dia, abang tu bersongkok kot time tu dia kata. Abang tu bersongkok, lepas tu pandang dia, lepas tu dia angguk. Lepas tu abang tu pun buat dah dia punya burger daging. Lepas tu dia pun call housemate dia. Dia tanya, "Man, hampa nak makan apa-apa tak? Burger ke apa?" Dia kata, dia pun pelik. Mana datang burger pukul 1 pagi dia kan time tu. Time tu nak pukul 1 pagi kot, tak silap aku. Aku pun pelik cerita dia ni daripada pukul 11 lepas tu sampai kat tempat tu pukul 1. Macam tu lah rate masa dia tu kan. Lepas tu dia kata, burger mana buka pukul 1 pagi ni? Lepas tu dia kata, ada ni aku jumpa burger kat tepi-tepi ni. Apa nak tak? Lepas tu kata, tak apalah. Kau order kau punya je. Aku punya tak payah. Dia kata macam tu. So dia pun okey lah, tak apa. So lepas dia call apa semua, abang tu pun tiba-tiba menyaut. Siap. Dia kata macam tu. So dia pun pergi bayar. And dia ambil dia punya plastik burger and dia teruskan perjalanan dia macam biasa. Dia terus je lah untuk mengharungi jalan gelap tersebut. Hampir berapa kilometer. Dia rasa macam perjalanan dia ni adalah lebih lama daripada perjalanan yang biasa dia ambil. Dia kata, "Depa ni kencing aku." Kata ni shortcut, tapi apa salah lama sangat kan? Kalau kau kat tempat dia, kau mesti rasa pelik kan? Kau dah jalan jauh ni, kau tak nampak apa-apa pun kat situ selain hanya satu batang tiang lampu yang menyala setelah sekian lama kau berjalan, and kau ternampak balik stall burger yang kau dah jalan mungkin dalam 3-4 kilometer sebelum tu. So dia pun macam, "Uish, pasal apa aku nampak kedai burger ni kan?" Lepas tu dia kata, "Wish, jangan buat leceh." Lepas tu dia pun terus macam biasa. Dia pun macam tak nak fikir banyak lah. So dia terus. Dia nampak lagi sekali yang lampunya hanya seketui je yang menyala kat situ. Yang lain gelap, gelita apa semua. Dia pun terus lagi. Dia terus. Dia nampak lagi kedai burger brother tu. So aku tak tahulah, brother tu mungkin buka cawangan banyak dekat satu jalan yang sama. Kita tak tahu kan. So dia macam, "Wish, kedai burger ni lagi." So dia pun berhenti pergi tanya abang tu, "Bang, pasal apa saya duduk jalan-jalan pimai tang tu juga," dia kata. Lepas tu abang tu kata, "Awak salah jalan kot." Lepas tu dia diam. Lepas tu dia kata, "Salah jalan macam mana? Kawan saya kata jalan ni." Lepas tu saya duduk terus ya, tak ada masuk simpang mana-mana. Lepas tu dia kata, "Tak apa, sabar. 3 tiang lampu, terus je." Abang tu kata lagu tu. Dia pun pelik. Abang ni duk aneh-aneh macam ni kenapa kan? Cakap dengan aku tak nak pandang muka aku pula tu. Lepas tu dia macam, "Okey tak apalah bang, saya jalan je lah." Lepas tu dia pun jalan. Dia pun masuk kereta. Sebelum dia masuk kereta tu, dia sempat toleh kat abang kat burger tu. Abang tu pandang dia. Baru tang ni abang tu nak pandang dia sambil melambai secara slow macam ni. Time tu dia dah berdegar-degar lah kan. Dia pun teruskan perjalanan tanpa pandang belakang. And selepas beberapa kilometer dia bergerak, dekat pandangan depan dia tu dia nampak ada 2 cabang jalan. Satu straight dan satu lagi belok ke kiri. Kalau ikutkan jalan yang kawan dia bagi, dia sepatutnya belok kiri. Tapi kalau ikut nasihat abang burger tadi, dia sepatutnya terus selepas 3 tiang lampu tadi. So lepas 3 tiang lampu tersebut, dia pun macam, "Aku nak ikut cakap siapa tang ni," kan. Lepas tu dia macam, "Okey tak apa." Dia ikut kata hati dia, kata kawan dia cakap benda yang betul. So dia pun ambil signal belah kiri, and alhamdulillah dia jumpa pantai yang itulah. Dia terus dia jumpa kat pantai Pekalan Balak tu. Maknanya dia dah lepas lah area hutan tadi tu kan. So dia pun berjalan macam biasa, and sampai je rumah, dia turun kereta, dia terus pergi check kawan dia. Dia kata, "Hampa ni duk pedajal aku pasal apa? Hampa tahu tak, aku dekat jalan tu dah nak 3 jam. Ikut jalan biasa sejam je. Hampa ni lagu mana ni?" Lepas tu kawan dia tanya, "Apa yang sampai 3 jam sangat?" Lepas tu kawan dia tanya, "Apa yang sampai 3 jam sangat kat situ?" Dia kata, "Yelah, kau okay." Lepas tu dia pun cakap, "Yelah, jalan yang kau bagi tu duk pusing-pusing tang tu juga. Pusing-pusing tang tu juga kan. Hampa bagi aku jalan U-turn, asyik-asyik jumpa kedai burger tu." Time tu kawan dia dah pelik. Kawan dia tanya, "Kedai burger mana kau pergi ni?" Dia kata, "Tah, kat situ. Hutan simpan mana tak aku pergi." Kawan dia pun macam, Kau biar betul baik. Hutan simpan tu, setahu aku, siang je orang menjaga situ. Tengah-tengah malam, tengah-tengah gelap, mana datang kedai burger kat situ?" Dia pun terdiam time tu.
Lepas tu dia kata, betul ke tak ada orang situ? Dia kata, kat situ hutan, Ri. Hutan. Kat situ tempat askar training. And kat situ tak ada apa-apa cahaya sekalipun. Macam mana orang boleh berniaga dekat situ? Lepas tu dia pun dah seram lah time tu. Dia kata, "Apa jangan peleceh aku." Dia kata, "Aku seram ni. Mana burger kau?" Kawan dia cakap macam tu. Lepas tu dia pun masuk dalam kereta dia pergi check burger yang dia pergi beli tadi lah. Dia beli burger daging kan. So dia pun pergi dekat kertas, dia pun pergi dekat plastik burger yang dia beli tadi. Memang ada tisu burger, seolah-olah burger. Lepas tu dia buka plastik tu, dia buka dekat dia punya bekas tisu tu, rupa-rupanya dalam tu hanyalah daun basah. Macam daun lepas hujan tu, dia tingkat-tingkat banyak-banyak. Lepas tu dia gulung dengan tisu. Soalannya, jalan mana yang dia lalu and kedai burger mana yang dia nampak? Macam tu cerita dia. So starting daripada situ sampailah ke hari ni, member tu ikut je lah jalan biasa. Sejam pun sejam lah. Dia memang elak lah nak lalu dekat hutan simpan tu kan. Mana-mana orang Melaka mesti tahu betapa gelapnya jalan tersebut. Okay? So itu cerita yang member aku cerita dekat aku. Kalau mana-mana orang Melaka yang pernah lalu kat jalan tu, kalau korang nampak juga kedai burger tu, aku just nak pesan satu je. Kirim aku oblong 2. Tak. Gua nyambak pasal. Okay? So kalau kita jalan tempat yang kita tak biasa tu, kalau boleh nampak benda pelik-pelik tu, bacalah apa-apa yang patut kan. InsyaAllah Tuhan tu bagi kita, orang cakap apa, pandangan yang betul. Kadang-kadang benda-benda macam ni suka mengaburi. Aku pun pelik gak benda-benda macam ni. Daripada kan tak ada buat apa, mungkin time tu dia pisang ke apa kan. So lepas tu dia buka kedai burger. Kita tak tahu yang kedai burger tu orang ke tidak. Tapi kalau dah nampak hutan tu ada kedai burger, something wrong somewhere lah tu kan. Macam tu lah untuk cerita yang kedua. Okey, kita move out ke cerita yang ketiga. Macam aku cakap tadi, itu adalah cerita personal aku sendiri yang terjadi pada aku. Okey, kalau korang yang mana-mana tahu tu, dia orang tahulah yang aku ni adalah seorang pekerja yang bekerja dekat salah sebuah panggung wayang yang ada dekat Melaka ni kan. So panggung wayang mana, pandai-pandai korang lah cari kan. So aku bekerja dekat sana. Benda ni terjadi dekat situ juga, di mana ketika tersebut, biasalah bangunan-bangunan macam ni kalau dibina mungkin kadang-kadang tempatnya tak betul, berpenghuni. Ada yang cakap dulu bangunan tu ada kes bunuh diri, ada cleaner terjun daripada tingkat 4 ke bawah. Ada juga yang kawan-kawan aku kata time dia kemas power gam tu tengah-tengah malam, dia nampak dia kemas dekat bawah, dekat atas tu masih lagi ada orang duduk, ada orang bertinggi. Macam-macam version cerita yang aku dengar. Macam biasa, aku ni bukan seorang yang sangat-sangat percaya sangat dengan benda-benda ni, sampailah aku terkena sendiri. Okey, di mana malam tersebut aku ditugaskan bersama dengan seorang lagi kawan aku untuk pergi kira stok yang ada dekat belakang bangunan tu lah. So aku pun pergi dekat bangunan belakang tu, orang pun pergi starting kira barang tu lah. Bila kita masuk store apa semua, kita orang pun tengok, kita susun apa semua. Bila starting nak start kira barang tu, baru kita orang perasan yang dua-dua ni tak bawa calculator. Memanglah phone ada, tapi kita orang punya pattern, phone memang kita orang tak bawa pergi mana-mana. Kita orang akan simpan kat satu tempat dekat sana, sebab kita orang tak boleh bawa suka-suka phone tu kan. So bila calculator tertinggal, kawan aku cakap, "Cap, kau pergi ambil calculator tu." Aku macam, "Alamak, aku malas ni nak jalan pergi aku punya wayang tu, bukannya dekat kan." So aku macam, "Tak apa, pergi je, aku tunggu sini." Okay, aku pun fine. Aku pun pergi, calculator apa semua, aku tengok, aku usah. Aku pun jumpalah. Lepas tu aku pun patah balik dekat store tu. Lepas tu aku dengar kawan aku macam tengah bercakap dengan orang dekat dalam store tu. So aku ingat member aku ni berborak dengan orang lain lah kan, pekerja lain dekat dalam wayang tu. So aku tinjau dekat pintu tu, pintu macam terbuka sikit. Lepas tu aku tengok, dia macam bercakap dekat seorang-seorang tau. Dia macam, "Kau tahu tak, kau berdiri, lepas tu sini dinding, lepas tu sini tak ada orang, lepas tu dia borak." Yang menyeramkan aku time tu, dia cakap macam ni, "Cap, kau pergi mana Cap? Aku suruh pergi ambil calculator, aku tunggu kau lama kot. Kau datang tangan kosong, lepas tu tak nak bercakap dengan aku ni, kenapa? Dah macam orang putus cinta. Kau ada masalah ke?" Aku macam, Jam, benda tu dekat dalam, member aku tegur nama aku dekat luar pegang calculator. Tapi time tu aku tak adalah fikir yang dia ni betul-betul lah, sebab kita orang akan sekerja bergurau biasa lah kan. So aku ingat dia ni nak prank aku ke apa semua. So aku pun tunggu, aku pun tusar je dia. Lepas tu dia kata, "Cam, kau jangan macam ni Cam, kita orang nak balik ni, cepatlah, pergilah pergi ambil calculator tu, jangan main, kau berdiri sini je kenapa? Kau tak nak buat, biar aku buat, aku pergi sendiri, aku boleh ambil sendiri." Lepas tu aku nampak si Man tu jalan ke arah pintu tu. So aku pun duduklah depan pintu tu. Bila je dia buka pintu tu and dia nampak aku tercegat dekat depan pintu tu, dia dah macam macam tu tau. Lepas tu aku macam, "Kau cakap dengan siapa Man?" Dia kata, "Aku borak dengan kau lah, kau masuk tadi tak ada kalkulator bagai, lepas tu kau diam je." Lepas tu aku cakap, "Aku kat sini siang daripada tadi, nampak ni kalkulator ni." Lepas tu Man tu dah terdiam. Lepas tu aku cakap, Man, dah jom Man, balik lah kan. Aku seram Man, dia kata, "Malam-malam macam ni nak kira barang, besok-besok je lah kita kira." Lepas tu Man cakap, "Tak boleh, besok kita dah nak update dah benda-benda ni." Aduh, aku dah pisang lah time tu. So aku pun memberanikan diri lah malam tu, sebab takut besok kena maki kan.
So kita orang pun masuk dalam store tu. Okay, dalam store aku tu ada 3 layer. Okay, ni rak pertama, rak kedua, rak yang ketiga. So Man tu cakap, Cap, kau kira rak pertama, aku kira rak kedua. Aku macam okay fine, boleh lah kita asalkan benda tu cepat siap kan. So aku pun kira barang pertama apa semua, aku kira, aku dah siap kira, aku pun tegur, Man, barang aku dah siap Man. Lepas tu dia diam. Aku macam, aduh, dia nak prank. Dia suruh aku cepat, lepas tu dia bergurau macam ni kan. Lepas tu aku pun pergi kat layer 2. Aku tengok dia tak ada. Lepas tu aku pergi kat layer 3. Pun tak ada juga. Lepas tu aku cakap, ish, dia nak prank aku balik ke kan? Dia dah keluar ke apa? Tak ada. Sebab aku tengok pintu tu masih lagi, ada punya padlock tu tak bergerak lagi. Lepas tu aku pergi balik kat layer pertama, di mana tempat aku tadi lah. Lepas tu aku nampak Man tu tengah bercangkung. Lepas tu tengah kira barang kat situ. Aku cakap, Man, kau bila masa kat sini pula? Dia kata, aku daripada tadi kat sini. Kau tu cepatlah sikit. Lepas tu aku diam je, okey je lah. Lepas tu aku pun pergi kat layer kedua tu. Aku pun kira balik. Lepas tu sekejap lagi aku kira, aku dengar ada orang ketuk pintu nak masuk store tu lah. Aku macam, alamak, siapa ni yang cakap, Man, buka pintu Man. Aku kat layer 3, aku malas. Cakap tu. Tu tak ada jawapan. Lepas tu dia ketuk pintu lagi. Ketuk. Lepas tu aku pun buka pintu. Aku buka pintu, time tu yang memeranjatkan, aku tengok Man tu baru nak masuk store tu, dia tanya aku macam ni. Cap, aku tunggu kau ambil calculator daripada siang sampai ke malam tak sudah. Kau pergi mana siap? Aku keluar pergi check kau daripada tadi tak jumpa-jumpa. Okey, sekarang aku jam. Tadi aku datang, aku nampak dia borak dengan bukan aku, and aku dekat luar. Dan sekarang dia suruh aku kira barang. Lepas tu dia masuk, dia kata dia tengah cari aku since aku keluar cari calculator tu. Tu aku dah lagi mengambang. Tanpa bercakap banyak dan juga panjang, aku terus tutup pintu tu, aku terus tutup lampu tu untuk bergerak ke tempat kerja aku tu balik lah. So tutup, aku cakap, Man, jom Man. Dia kata, kau dah siap kerja kira belum? Aku cakap, dah, jom. Lepas tu aku gerak. Aku pun gerak apa semua. Lepas tu dekat depan tu ada satu pintu tu, dia macam seolah-olah nak terbuka tombol tu. Macam lagilah aku seram. Lepas tu aku berlari, aku masuk dekat kitchen aku tu. Lepas tu aku cerita kat member aku si Man tu. Man tu cakap, dia kata dia memang keluar daripada since aku pergi cari calculator tu. Dia kata memang dia tak nampak aku masuk, and dia memang tunggu aku lama gila dekat situ. And persoalannya sekarang, dekat dalam store tu, aku pergi duduk dengan siapa? Tu cerita dia. And diorang kata, diorang ada juga dengar macam bunyi baby menangis, bunyi orang berlari dekat atas ceiling tu. Macam-macam hal lah tempat kerja aku tu. Dia macam, ya Allah, ya Rabbi, ya Salam. Macam tu. So, starting daripada situ aku rasa macam mustahil lah tengah malam kau suruh aku kira barang. Biar aku kena maki besok asalkan aku tak kena benda-benda macam tu lah. Macam tu. So, itu cerita yang tak berapa nak hardcore sangat untuk minggu yang pertama ni. Sebab aku kan ada sebut awal-awal tadi untuk minggu yang pertama untuk part 1. Mungkin part 2 nanti aku akan bagi yang the best. Kalau korang minat untuk part 2 ke nak sambung PLKN dulu baru sambung yang cerita hantu kerja ni. Korang boleh tentukan dekat komen. So macam biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Kita jumpa di minggu hadapan. Kita tak tahu lagi pukul berapa. And korang tunggu je lah cerita seram pada aku. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri korang. Jangan lupa makan ubat kalau yang sakit tu. Jangan dibiarkan melarat. Sebab sekarang memang zaman-zaman penyakit yang kita tak sedar benda tu datang secara tiba-tiba. Okay, so hari Rabu ni ada video yang pertama untuk episod kedua The Limas. Korang jangan lupa tengok. And kita jumpa lagi minggu depan lah. Macam tadi aku cakap. Alright, kita jumpa lagi. And kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.